Kembali semula ke Litara Tangkak Johor untuk perlombaan pusingan yang ke-8 bagi Petronas Malaysian Cup 2021. Secara langsung kita bertemu. Tadi kita saksikan kategori Vira CP125 dan sekarang ini kategori utama CP150. Pelumba telah pun keluar, kita dapat dengar tosikan telah pun keluar untuk kedudukan grid. Tapi sebelum kita bersama mereka di grid, kita akan lihat Super Pole yang berlangsung di sebelah pagi tadi ya Nasha, kerana dalam kategori ini mereka keluar sekali lagi untuk sesi kelayakan Super Pole untuk penentuan di grid perlombaan. Betul, Ami. Kalau kita lihat hanya CP150 saja diberikan untuk keluar 2 kali bagi sesi kelayakan dan Super Pole, dan kita lihat pada awalnya Izzat Zaidi yang melakukan carta masa terpantas 44.434 saat, dengan Haziq juga pada awalnya melakukan 44.1, tapi Akid yang lebih pantas lagi, dia adalah pelumba yang melakukan 43.73 saat dengan rakan sepasukannya Muzakir Muhammad yang berkedudukan di tempat yang kedua. Ini yang dapat kita lihat pada awalnya. Muzakir memang berada di hadapan melakukan carta masa terpantas, tapi Akid lebih baik lagi carta masanya. Ya, kerana kelajuan juga terpantas milik Akid 84.378 kilometer per jam catatan kelajuan dilakukannya. Dan bagi Akid, kalau kita lihat catatan masa mereka dari bagi pelumba bagi CP150 ini semakin turun catatan masa. 43 semalam terpantas dilakukan oleh Aiman Tairudin sewaktu warm up adalah 43.771 saat, tapi di sebelah latihan, di sebelah pagi tadi waktu warm up, catatan yang menarik perhatian kita adalah catatan pelumba ini Afif yang melakukan masa 43.595 saat, dan sewaktu kelayakan juga mereka melakukan masa yang agak baik, 43.639 untuk Kasma dalam A, dan B Afif Amran dengan 43.641. Tapi dalam Super Pole ni mereka keluar satu demi satu, jadi lain sikit suasananya, dan catatan terpantas milik Akid Aziz 43.732 saat. Jadi bayangkan kelajuan yang ditunjukkan oleh Akid, dan juga Afif juga melakukan 43.841, Muzakir 43.940. Tapi itu dalam sesi Super Pole. Perlumbaan nanti yang kita akan lihat berbeza sikit kerana suasana perlumbaan berbeza, Nasha. Betul, Ami. Kalau kita lihat memang caratan masa 43 dilakukan oleh 10 pelumba yang layak ke sesi Super Pole tadi, dengan mereka lebih laju jika nak dibandingkan dengan semalam, dengan kita memperlihatkan di mana mungkin mereka telah melalui perlumbaan semalam dan keluar sekali lagi pagi tadi di sesi warm up. Mereka dapat jumpa setup yang lebih baik lagi kerana 3 hari berada di litar ini. Jadi pelumba-pelumba tahu untuk mendapatkan setup dan juga setting yang terbaik untuk motosikal mereka. Okey, Adlan Shah telah pun bersedia di bawah sana bersama dengan pelumba-pelumba. Silakan Adlan. Akid, permulaan di petak pertama kita boleh nampak semalam agak struggle di dalam race, tapi hari ini Akid menunjukkan satu yang baik dengan qualifying dia di petak pertama. So apa race one ni untuk final race nanti? Okey, untuk final race ni kita mesti kena buat yang terbaik juga. Kita cuba dapatkan data lagi supaya untuk race yang akan datang lebih baik lah. Saya rasa lebih yakin untuk race ini daripada race malam lah. Alright, Akid, good luck untuk final race ni. Dan kita bersama Afif yang di petak kedua. Afif, sama juga semalam rentak yang cantik. Hari ni qualifying pun kita nampak setup motor yang cantik. So apa planning untuk final race ni? Okey, kalau kita tengok untuk race hari ini memang saingan lagi sengit pada semalam, sebab semua tim dah dapat data dan setup yang maksimum untuk race pada race 2 ni. So saya akan ambil langkah berhati-hati untuk atur strategi yang lebih baik untuk race 2 ni. Okey, good luck Afif untuk final race ni. Dan kita bersama Muzakir Muhammad di petak yang ketiga. Muzakir, minggu ni kita tak nampak awak, tapi hari ni adalah hari final dan kita dapat nampak rentak di qualifying dan sekarang berada di petak ketiga. Syukur Alhamdulillah lah, sebab dah 2 hari daripada Jumaat dengan Sabtu memang struggle. Tak dapat setup and
Luckily lah hari ni apa yang kita orang buat tu menjadi. So harap kita orang dapat teruskanlah konsistensi ni sampai final ni and boleh race 20 lap dengan selamat. InsyaAllah. Selamat berjuang. Terima kasih. Musakir. Good luck. Kita lihat pada perlumbaan ini, 3 pelumba yang berada di depan. Berbeza sedikit kerana semalam ada Kasma di depan, Afif dan Izzat Zaidi di grid. Dan untuk perlumbaan ini juga, ketiadaan Nazirul Izzat Bahodin dalam perlumbaan ini yang digantung satu perlumbaan akibat insiden yang berlangsung semalam, suatu pusingan yang ke-7. Dan kita sekarang bersama dengan tadi Tengku Amirul. Haziq Fairuz bermula dari petak yang ke-5 untuk Haziq Fairuz. Kerana kedudukan grid berubah sekarang ini dengan Kasma bermula dari petak yang ke-6. Dan untuk Kasma semalam, dia bermula dengan begitu baik, tetapi sebelum dipintas oleh lain-lain pelumba. Dan kali ini mungkin dia akan cuba dari belakang pula, dari kedudukan tengah, bukan belakang, tengah, untuk mengejar pelumba di hadapan Nasha. Betul, Hami, kalau kita lihat memang ada perubahan kedudukan bagi petak permulaan dengan kita memperlihatkan cabaran yang akan diberikan. Haziq semalam bermula di petak yang belakang, tapi beliau juga cuba untuk mendapatkan tempat. Iqbal akan bermula di petak yang ke-7. Iqbal yang kita lihat semalam juga memberikan tentangan. Ini dia Izzat Zaidi. Semalam pada awalnya Izzat menunjukkan satu corak perlumbaan yang cukup baik, berada dalam kelompok di hadapan. Tapi ya, kelompok di hadapan untuk Izzat dan Aiman yang saya katakan tadi lakukan masa terpantas waktu warm up semalam. Dia bermula dari petak yang ke-9 untuk Aiman. Dan pelumba yang akan bermula dari petak yang ke-10 adalah pendahulu keseluruhan Azroy Hakim Anwar untuk pasukan Honda Yuzi Dimenso Team. Dan Azroy akan bermula petak yang ke-10. Kita lihat apa yang boleh dilakukan oleh Azroy pada perlumbaan kali ini bermula dari petak yang ke-10. Inilah 10 pelumba yang melakukan diri ke Super Pole yang hari ini. Yang turut ada adalah bekas juara Capri dan juara Asia Muhammad Zakwan Zaidi. Helmi bermula dari petak yang ke-11 kali ini untuk pasukan SDK Honda Racing Team. Dan sebelah Helmi adalah Syafiq Rasul untuk pasukan Honda SOX TKK Racing Team. 22 adalah Syafiq Rasul. Ini ada satu grid yang agak besar untuk 150 Nasha. Ada 24 pelumba disenaraikan. betul, Hami, kalau kita lihat dalam senarai 24 pelumba ini pun nama-nama yang ada dalam petak dalam perlumbaan ini, nama-nama yang tidak asing, yang mempunyai pengalaman, yang kita tahu mereka pelumba yang sangat berpengalaman dalam kategori perdana ini. Dengan Khairul Ikhwan Aziz juga pernah memenangi dalam perlumbaan CP150 pada tahun 2019. Dan kita lihat di sebelah Khairul Ikhwan Aziz kita ada Amir Rossi yang akan bermula di petak yang ke-14. Khairul Ikhwan Aziz yang nampak berbeza sedikit, dan Amir Rossi Amidi di petak yang ke-14. Amin untuk pasukan Honda Yuzi Dimenso Team. Dan di sebelahnya adalah Izam Iqmal untuk SK Honda Racing Team. Izam Iqmal bermula dari petak yang ke-15. Lihatkan kepada keputusan perlumbaan semalam, kalau kita nak lihatkan di mana kedudukan kesemua pelumba. Afif menang semalam sebagai pemenang perlumbaan dengan Nazrul Izzat tempat yang kedua, Akid Aziz tempat yang ketiga, Aiman tempat yang keempat, Azroy 5, 6 Muzakir, 7 Izzat, 8 Haziq, 9 Tengku Amirul, 10 Kasma daripada kemalangan pada seleksi terakhir di perlumbaan di lap yang terakhir. Kemudian 11 Iqbal Amri, Khairul Ikhwan Aziz 12, 13 Syafiq Rasul, 14 Helmi Azman, 15 Azhar Jalil, 16 Amir Rossi, 17 Fitri Ashraf Razali dan 18 Fendi Rosli. Itu kedudukan 18 pelumba yang menamatkan perlumbaan. DNF semalam adalah Ashraf Mahmud, Fazrul Syab, Izam Iqmal, Syafiq Aiman, Charul Syadras dan Muhammad Zulkilmi Yazid. Kita menuju ke belakang grid sekarang untuk melihat mana kedudukan grid. Fazrul bermula petak yang ke-19 yang kita lihat sekarang ini, juga bekas juara. Dan setakat ini sekali saja berada di barisan hadapan perlumbaan.
untuk Ahmad Fazrul Syam sebelahan dengan Syarul Yuzi yang bermula dari petak yang ke-20 pada perlumbaan kali ini. Di sebelah Syadras adalah Fitri Ashraf Razali untuk pasukan Honda RCB Solabed Celik Team. Dia akan bermula dari petak yang ke-21. Di belakang sekali adalah Afendi Rosli untuk pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing. Afiq Ashraf Zulkifli di petak ke-29, di petak ke-23, 24 Syafiq Aiman. Ini petak yang barisan paling belakang dalam perlumbaan, 29 Afiq Ashraf Zulkifli. Dan DNS adalah Syafiq Aiman. Jadi 23 pelumba yang berada di Lita untuk perlumbaan. Tapi dalam kategori utama di Nasha, walaupun kedudukan grid yang kita lihat tadi tidak boleh menggambarkan bagaimana perlumbaan, kerana kita tahu keupayaan mereka dan ada ramai jago, semua jago, tapi ada ramai juara-juara dalam CP150 ini. Betul Rami, kalau kita ikutkan memang perlumbaan CP150 ini ramai pelumba-pelumba yang berpengalaman dengan 20 pusingan yang mereka akan lalui, dan kita akan memperlihatkan kadang-kadang ada pelumba yang dari belakang boleh mengejar untuk sampai di hadapan, seperti kita dapat lihat semalam Aiman agak belakang juga tetapi sampai untuk menamatkan perlumbaan di tempat yang keempat. Bagaimana yang akan kita lihat nanti adalah sewaktu di pertengahan perlumbaan. Dari situ baru kita di awal-awal itu, dan kita akan lihat bagaimana. Dan paling penting sekali sama juga untuk perlumbaan yang lain, pada awal permulaan perlumbaan untuk dapat keluar di selekoh yang kedua itu, untuk keluar dulu. Dari situ mereka boleh untuk lari ataupun kekalkan kedudukan sebelum ada strategi-strategi masing-masing. Dan kalau kita lihat kelebihan buat pasukan TKKR kerana ada 2 pelumba di barisan hadapan, Akid dan juga Muzaki. Ya, dan catatan masa yang mereka lakukan juga, kalau kita lihat pada catatan sewaktu warm up, catatan masa yang agak baik. Ada ramai pelumba yang melakukan 43 dalam warm up dan kelayakan. Kerana saya katakan warm up dan kelayakan, kerana ketika itu ada ramai pelumba, tidak seperti dalam Super Bowl. Dan di situ kita lihat keupayaan mereka untuk melakukan catatan masa dan siapa yang konsisten dalam catatan masanya, kerana 20 pusingan untuk perlumbaan. Lihat pada grid perlumbaan, di petak utama Muhammad Akid Aziz, petak yang kedua Ahmad Hafif Amran, petak ketiga Muzaki Muhammad, petak yang keempat Tengku Amirul Hafiruddin, petak yang kelima Muhammad Aziz Fairuz, 6 Kasma Daniel Kasma Yudin. Petak ketujuh Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik, 8 Izzat Zaidi Salehan, 9 Aiman Tahiruddin, petak ke-10 Azroy Hakim Anwar Helmi akan memulai petak yang ke-11, 12 Muhammad Syafiq Rasul. Diikuti dengan Karekon Aziz, petak yang ke-13, 14 Ahmad Amir Rosli Amidi, 15 Ahmad Izzat Iqmal, 16 Ahmad Zul Hilmi Yazid, 17 Ahmad Khairi Ashraf Mahmud, 18 Muhammad Azhar Abdul Jalil. Petak ke-19 Ahmad Fazrul Syam, 20 Syarul Syadras, 21 Fitri Ashraf Razali, 22 Afendi Rosli, 23 Muhammad Afiq Ashraf dan 24 Syafiq Aiman yang tidak akan bermula pada perlumbaan akhir ini. Okey, ke-23 pelumba semuanya yang berada di Lita untuk memulakan perlumbaan debaran. Semakin kita rasakan semalam, kita tahu dalam perlumbaan CP150 ini insiden yang berlaku di penghujung perlumbaan dan mengubah kedudukan pelumba Kasma turun ke tempat yang ke-10 sewaktu perlumbaan. Dan bagaimana kali ini peluang untuk mereka lakukan semalam. Kasma bermula dari petak utama. Dia bermula dari petak utama semalam dan mendapatkan perlumbaan tempat yang ke-10. Afif cemerlang dalam perlumbaan semalam, berjaya memenangi perlumbaan, menewaskan Nadrul Izzat tempat yang kedua, Akid di tempat yang ketiga. Dan sekarang mereka bersedia untuk perlumbaan kategori Premier, kategori utama. Pusingan yang ke-8 di Litara Tangkak Johor. Dan kesemua 23 pelumba sampai ke kedudukan grid masing-masing. Selekor pertama yang akan kita lihat terlebih dahulu, barisan depan yang diberikan keutamaan. 6 kamera dinyalakan untuk perlumbaan 20 pusingan dan dilepaskan sekarang ini. Di depan kita lihat Akid bermula dan di sebelahnya, sebelahan dengan Akid rakan pasukannya Muzaki yang masuk cantik untuk berada di tempat yang kedua. 1 dan 2 sekarang untuk pasukan 1SOX TKKR Racing Team. Lihat permulaan yang baik yang ditunjukkan oleh Muzaki Muhammad yang
bermula di petak yang ketiga. Akid yang turun di tempat yang kedua sekarang ini dengan kita memperlihatkan Afif bermula di petak yang kedua, turun di tempat yang ketiga. Iqbal juga bermula dengan begitu baik. Iqbal, oh itu bukan Iqbal, itu adalah Khairul Ikhwan Aziz yang naik di tempat yang keempat sekarang ini dengan Tengku di tempat yang kelima. Jadi awal perlumbaan Akid sama dengan Afif. Afif tempat yang ketiga, lebih rapat lagi kedudukan di awal ini. 20 pusingan ya untuk perlumbaan ini. Dan termasuk Akid, Afif dan Muzaki. Muzaki yang berada di tempat yang kedua bersama dengan Afif sekali bersaing, dan Akid lari jauh di depan. Sekarang nampak Muzaki yang untuk ruang Afif. Afif cuba masuk. Bagaimana Afif? Masuk cantik Afif, jaya melapasi Muzaki naik tempat yang kedua. Dan sementara itu adalah kali Ashraf Mahmud yang terkuat bersama dengan Afedi Rosli dalam perlombaan. Di depan kita berikan tumpuan sekali lagi. Sekarang Afif telah pun lepas. Ada 3 pelomba, 4 pelomba yang tersekat. Ya, itu Haziq Fairuz atas 17 Haziq Fairuz. Tampaknya memutuskan mereka yang tersekat 2 pelomba. Dan mereka perlu untuk keluar cepat dari Selekor ini bersama dengan Syafiq Rasul. Iqbal Amri Abdul Malik juga terlibat, dan sekarang kita berikan perhatian di hadapan. Berikan tumpuan pada perlombaan ini. Tengku Amirul yang mengejar sekarang, tapi di depan Akid Aziz telah pun mula menjarakkan diri. Ini sekali lagi insiden yang melibatkan 4 pelumba. Ini Selekor U-turn yang dipanggil oleh pelumba di Selekor yang ke-8 ni, dan sering melangkap pelumba di Selekor ini. Tapi di depan kita lihat, kita baru saja 2 pusingan. Masa lagi awal, Akid lakukan masa terpantas tadi pusingan tadi, tapi Tengku Amirul telah pun hampir sampai belakang Muzaki. Sekarang ini untuk memberikan cabaran kepada Muhammad Muzaki Muhammad di tempat yang ketiga. Tengku Amirul, Ikhwan Aziz, Kasma tempat yang ke-6 sekarang. Aiman Tairuddin, Fazrul Syam naik tempat yang ke-8. Helmi Azman 9, Azroy tempat yang ke-10. Jadi kalau kita lihat persaingan di antara pelumba-pelumba dengan Kasma sekarang ini telah pun naik di tempat yang ke-5. Kasma baru saja memintas Khairul Ikhwan Aziz dengan kita perlihatkan Helmi naik di tempat yang ke-9, Azroy di tempat yang ke-10. Ada gap di antara pelumba-pelumba ini dengan bahagian hadapan. Azroy cuba untuk masuk melepasi Helmi, naik di tempat yang ke-9 sekarang ini. Azroy yang memintas Helmi di Selekor yang ke-8 dengan kita memperlihatkan ada 16 pusingan lagi untuk kesemua pelumba. Afif Amran pelumba paling laju tadi dalam pusingan sebelum ini, 43.621 saat. Ini yang saya katakan tadi, mereka mampu melakukan 43 dalam perlombaan, dan 2 pelumba Akid Aziz dan juga Afif yang melakukan 43.920 oleh Akid, 43.621 oleh Afif Amran. Catatan masa yang mereka lakukan tadi, dan sekarang semakin hampir. Afif di belakang Akid sekarang. Cantik Afif masuk untuk meminta Akid. Sikit saja ruang yang diberikan, tapi Afif berjaya lepas, dan sekarang Afif berada di depan. Di peringkat awal perlombaan ini Afif berjaya memintas, tapi Akid berada betul di belakangnya. 2 pelumba lakukan masa 43 saat di Lita, dan mereka berikan lain pelumba jauh di belakang. Jadi 2 pelumba dan perebutan dan cubaan. Akid mengintai. Ada 15 pusingan lagi untuk perlombaan ini. Ada banyak masa untuk Akid cuba, dan juga ada banyak pusingan lagi untuk Afif pertahankan kedudukan. Muzaki nampak terkeluar dari perlombaan. Ini tidak tahu apa sebab, tapi nampaknya dia tidak lagi berada dalam perlombaan. Muzaki Muhammad yang berada di tempat ketiga sekarang. Kedudukan itu diambil oleh Khairul Ikhwan Aziz. Aiman naik tempat yang ke-4. Fazrul naik tempat yang ke-5 sekarang ini. Azroy naik tempat yang ke-6. Itu persaingan di belakang. Kerana di depan tumpuan kita kepada Afif dan Akid sekarang yang dapat kedudukan. Afif masih lagi mempertahankan kedudukan, tapi Akid di belakang yang kali rapat. Cubaan daripada Akid di Selekor yang pertama. Akid akan masuk, tapi ditutup oleh Afif kali ini. Afif berjaya sekali lagi untuk ruang ini. Selekor yang ke-3, Selekor yang ke-4 dari mana yang kita lihat tadi. Cubaan oleh Akid, tapi Afif dapat untuk ruang. Berapa lama lagi Afif akan dapat bertahan cubaannya daripada Akid yang berikan tekanan di belakang. Dan sekarang ini Azroy masuk dan melepasi Fazrul. Cubaan lepas untuk melepasi
Ahmad Fazrul Syam Azroy untuk naik tempat yang ke-5. Dia lepas tampaknya. Dia lepas, Azroy lepas. Bagi Azroy yang penting adalah dalam kedudukan keseluruhan. Dia perlu mengutip tinggi mana, sebanyak mana mata. Kerana Afif berada di depan sekarang ini. Kalau kita lihat dalam perlumbaan ini, Afif melakukan catatan masa yang terpantas 43.621 saat. Masih lagi Afif yang memimpin perlumbaan ini dengan diberikan tekanan oleh Akid. Jauh sikit di belakang itu adalah Aiman. Aiman yang bermula di petak yang ke-10 naik di tempat yang ke-3 sekarang ini. Gap yang agak jauh juga, tapi kita berikan tumpuan kepada dua pelumba ini, Akid dan juga Afif. Afif seorang pelumba yang sangat kita tahu sangat menggunakan gaya riding yang cukup smooth, dan beliau tahu bagaimana untuk mengawal perlumbaan dengan menggunakan segala pengalaman yang beliau ada. Dan sekarang ini kita berikan tumpuan, dan nampaknya masih lagi Afif mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama dengan Akid yang mengekori saja di belakang Afif sekarang ini. Dua pelumba perebutan di tempat yang pertama sekarang ini antara Afif dan juga Akid. Jauh di belakang itu baru ada Aiman, Khairul Iqbal Aziz dan juga Azroy Hakim Anwar. Puan kita berikan terus di depan ni Nasha. Nampaknya setakat ini Afif dapat bertahan kerana dia tahu pengalaman. Afif lebih sangat pengalaman di belakang Aiman. Belakang kosong di tempat yang ketiga. Ikan Aziz sekarang dikejar oleh Azroy. Seperti saya katakan tadi, untuk mengejar Afif agak sukar bagi Azroy, tapi dia akan cuba untuk memperbaiki kedudukannya setinggi mungkin yang untuk dia mengutip sebanyak mana mungkin mata, kerana perbezaan di antara Azroy dan Afif adalah 18 mata. Dan pada perlumbaan ini nampak kedudukan Afif berkedudukan 25 mata, dan itu yang akan akan dikurangkan oleh Azroy sekarang sebelum menuju ke perlumbaan di Litar Sepang khususnya ke-9 dan ke-10 nanti. Dan semakin hampir nampaknya Azroy, semakin hampir di belakang Ahmad Fazrul dan juga Helmi. Dua pelumba ini bersaing untuk kedudukan tempat yang ke-6 dan tempat yang ke-7. Kasma di tempat yang ke-8 di belakang mereka. Semakin hampir Helmi di belakang Fazrul sekarang. Cari ruang dan peluang untuk masuk sektor pertama kebiasaannya, sektor yang ke-3 dan sektor yang ke-8 yang akan dilakukan oleh pelumba. Secara masih lagi kedudukan tidak berubah. Afif di depan sekarang. Akid mengikori sahaja sekarang ini. Kita sedang memikirkan apa yang cuba dilakukan oleh Akid. Dia mencari ruang. Seperti saya katakan tadi, ini selekoh yang satu pelumba biasa gunakan, dan satu lagi lah ketika pelumba akan keluar dari selekoh terakhir ini untuk dapatkan momentum dan untuk mendapatkan angin di belakang pelumba di depan untuk masuk di selekoh pertama. Tapi laluan lurus ini tidak begitu panjang, jadi dia perlu betul-betul berada di belakang Afif untuk melakukannya. Jadi tidak dapat dilakukannya tadi. Dan satu lagi dah selekoh yang ketiga ditutup oleh Afif. Nampak Afif dia disiplin, dapat menutup setiap selekoh, setiap ruang daripada Akid. So, kalau kita lihat Afif menutup segala ruang yang ada. Beliau tidak membenarkan Akid untuk masuk, tapi Akid yang berada di belakang mengikui saja untuk mencari di mana silap atau resi lain yang boleh beliau punya. Tapi di bahagian belakang, Azroy telah pun naik di tempat yang ke-4 sekarang ini. Khairul Iqbal Aziz turun di tempat yang ke-5 dengan kita memperlihatkan di manakah kedudukan pelumba-pelumba yang lain. Azroy dan juga Khairul Iqbal Aziz berebutan di bahagian belakang di tempat yang ke-4. Kasma telah pun naik di tempat yang ke-6 dengan Kasma telah pun memintas Helmi sekarang ini. Kita lihat bagaimana jarak di antara Azroy dan pelumba tempat yang ketiga Aiman. Dah jauh Azroy ditinggalkan 52 saat sebenarnya antara dia dan pelumba tempat yang ketiga. Aiman dia selesa di tempat yang ketiga kerana dia 52 saat, dan dia juga 52 saat di belakang Akid. Agak jauh juga jadi bersorangan di tempat yang ketiga. Cuma inilah perebutan di antara Kasma dan Helmi yang saya katakan tadi. Di depan masih lagi Afif mempertahankan kedudukan. Nampak kalau kita catatan masa kedua ini, dia merupakan masa terpantas di Lita pada hari ini. Afif lakukan masa 43.595 saat waktu warm up setelah pagi tadi, kelajuan yang ditunjukkannya. Dan Akid juga lakukan masa yang baik sewaktu Super Bowl, dan pada 43 pertengahan catatan masa yang dia lakukan, di mana mereka memiliki jentera yang hampir sama
dari segi prestasi dan juga keupayaan mereka hampir sama. Dan perbezaan kurang dari 1 saat antara mereka. Aiman pula ketinggalan agak jauh di belakang sekarang. Kita akan lihat nanti Aiman tadi ketinggalan dalam 5.2 saat dan sekarang dia ketinggalan 5.8 saat. Dia meninggalkan Azroy 5.8 saat juga. Jadi itu adalah kedudukan kita dengan 6 baki 6 pusingan perlombaan akan tamat. Jadi kita lihat sekarang ini Azroy yang berkedudukan di tempat yang keempat. Ada gap di antara Azroy dan juga Ikhwan Aziz. Kasma yang cuba untuk masuk melepasi Ikhwan sekarang ini. Kasma naik di tempat yang kelima. Kasma menolak Ikhwan untuk turun ke bawah di tempat yang ke-6. Kedudukan berubah dengan Kasma naik tempat yang ke-5. Tapi di hadapan masih lagi tidak berubah. Oh, Afif bertahan cukup lama di tempat yang pertama. Dia mempertahankan kedudukan dengan cukup baik sekali Afif. Tapi kita mula nak menjagakan adakah Akid mengekori dan cuba masuk ataupun memang Afif tidak memberikan ruang langsung kepada Akid. Jika Akid mengekori sahaja, rasanya di 3 pertandingan akhir nanti dia akan membuatkan gerakan. Dan kita lihat sekarang ini Akid yang masih lagi mengekori seperti yang dikatakan oleh Harmi. Afif mempertahankan kedudukan beliau di tempat yang pertama. 43.621 saat carta masa yang terbaik yang dilakukan oleh Afif di dalam perlombaan ini sewaktu di lap yang keempat. Dan Afif menunjukkan gaya tunggangan yang cukup konsisten di setiap pusingan. Beliau tahu bagaimana untuk mengawal motosikal beliau dan dia adalah pelumba yang sangat berpengalaman. Dia tahu bagaimana untuk menutup segala ruang yang ada dengan Akid yang sekarang ini mengekori saja, mencari ruang ataupun mencari mana kesilapan, sedikit saja kesilapan Afif ni akan membuka ruang kepada Akid. Biasanya mereka akan menunggu hingga ke Selekor ini untuk lakukan. Tapi Afif setiap kali Selekor dapat menutup ruang terbaik, dia konsentrasi tinggi terhadap perlombaannya. Dia memberikan tumpuan sepenuhnya kepada perlombaan, tidak menghiraukan di belakang. Sementara ini jauh sekali Aiman ditinggalkan pada perlombaan ini. Nampaknya Aiman ditinggalkan 7 saat kali ini di belakang. Oh, ini antara Azroy dan Kasma. Walau tadi kita lihat di depan, sekarang ini nampaknya tidak baik untuk Azroy pada kedudukan ini. Azroy yang berkedudukan tempat yang keempat tadi, sekarang Kasma naik tempat yang keempat melepasi Azroy Hakim Anwar. Akan tinggalkan 7 saat juga di belakang Aiman Tairuddin. Dan sekarang tegas Azroy untuk kembali mengejar Kasma dalam perebutan keseluruhan itu penting untuk Azroy lebih tempat yang keempat daripada tempat yang kelima. Tapi memang rapat kedudukan antara kedua-dua pelumba ini. Nampak Kasma masih pertahankan kedudukan. 2 pusingan lagi akan tamat. 2 pusingan saja lagi untuk Afif pertahankan kedudukan di hadapan. Dan untuk Azroy cuba meminta Kasma. Kerana satu mata pun berkira sekarang ni, Nasha, untuk dibawa ke perlombaan seterusnya. Ya betul, sekarang ini kita lihat bagaimana Azroy yang ingin merampas kembali kedudukan. Tapi Afif nampaknya mula menjauhi Akid dengan Akid ada gap ditinggalkan oleh Afif sekarang ini. Mereka telah pun melalui ada back marker di hadapan. Dan sekarang nampak gap itu menyebabkan agak selesa untuk Afif nampaknya sekarang ini. Dia di tempat yang pertama, Akid tempat yang kedua, Aiman dari tempat yang ketiga. Ini satu kedudukan yang baik untuk pasukan CKJ. 20 mereka di atas podium pada kedudukan ini. Kasma tempat yang keempat dengan Azroy tempat yang kelima. Mereka akan sampai, nampaknya berikan tumpuan pada pelumba nombor 50 ini yang semalam menangi perlombaan tempat yang pertama. Akid sampai untuk lagi perlombaan yang keduanya pada minggu ini. Akid di tempat yang kedua dengan Aiman di tempat yang ketiga. Cikgu Junadi menyambut kemenangan pasukannya. 2 pelumba ini yang kita lihat sekarang ini antara Azroy dan juga Kasma. Tapi Kasma menang dalam battle itu. Kasma tempat yang keempat, Azroy di tempat yang kelima, Helmi tempat yang keenam. Dan kita lihat bagaimana perlombaan yang cukup
menarik yang ditunjukkan oleh Afif. Beliau menggunakan segala pengalaman yang beliau ada. 24 pasukan CKJ yang kita akan lihat di atas podium untuk perlumbaan kali ini. Harmi, Afif di tempat yang pertama dengan Aiman bagi musim ini naik di tempat yang ketiga. Dua pelumba pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing yang menunjukkan aksi yang cemerlang pada perlumbaan kali ini. Afif memang kita nampak dengan Afif melakukan rekod yang terbaru untuk perlumbaan tadi. Beliau melakukan 43.551 saat. Ya, itu catatan terpantas sepanjang hujung minggu perlumbaan ini. Tadi ini keputusannya Afif di tempat yang pertama, Akid tempat yang kedua, 3 Aiman Tairudin, 4 Kasma Daniel, 5 Aldroy Hakim Anwar, 6 Helmi Azman, 7 Karikwan Aziz, 8 Tengku Amir Afiruddin, 9 Ahmad Fadrul Syam, 10 Haziq Fairuz, 11 Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik, 12 Muhammad Izam Iqmal, 13 Muhammad Fitri Asrar Zali, 14 Muhammad Amir Rossi Amidi, 15 Muhammad Izzat Zaidi Muhammad Salihan, 16 Syarul Syatra Syarul Yuzi, 17 Afiq Ashraf Zulkifli, 18 Zulhilmi Yazid, 19 Azza Abdul Jalil, Muzaki Muhammad, Syafiq Rasul, Syafiq Aiman, Kari Ashraf, Afendi Rotri, semua tidak menamatkan perlumbaan tadi. Okey, telah tamat perlumbaan dengan Akid dan Afif sekali lagi berada di atas podium dengan Aiman adalah pelumba yang kali pertama naiki podium pada hujung minggu perlumbaan ini. Kita bersama dengan Daniel dan ketiga pemenang sekarang. Sekarang saya bersama P3 untuk race 2 CP150 hari ini, Aiman Tairudin. So, Aiman, minggu ni Aiman dah pecah lap record tapi race 1 agak susah dan race 2 finally berjaya naik podium. Apa rasa Aiman sekarang ni? Syukur Alhamdulillah. Terima kasih kat ibu saya, bapa saya yang selalu support saya dan juga pasukan CKJ Racing yang banyak tolong saya dan bos-bos Yamaha yang selalu beri kata-kata semangat kat saya. Terima kasih semua. Saya sayang awak semua. So, pada perlumbaan tadi agak struggle bagi saya. So, saya just keep pace race saya. Just maintain for the top 5 lah. Tapi last tadi tak tahu pula P3 kan. So, syukur Alhamdulillah. Okay, tahniah Aiman. Dan P2 untuk CP150 race 2, kita ada Akid Aziz. Akid semalam dah berjaya naik podium P3 dengan Mahindra. Kali ni sampai last lap kita nampak Akid dapat ikut tapi pada last lap dah gap sikit. Apa yang jadi tadi? Okey, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim saya, mekanik saya, rakan-rakan saya yang orang tengok dalam TV ni dan family saya kerana banyak doakan saya. Untuk minggu ni bagi saya memang struggle lah. Sebab kita banyak try barang lah. Terlampau banyak try barang sehingga kan terpatah balik untuk yang lama lah. Memang patah balik untuk yang lama. Setup tu pun memang kita gamble lah, try. Kita try mana boleh untuk kekalkan pace kita boleh lah. Tapi untuk fighting tu bagi saya memang agak susah. Sebab nak dapat maksimum tu kita tak tahu. Kita ada mistake untuk mencari-cari je. Tapi Alhamdulillah dapat nombor 2. Tahniah Akid. Dan juara untuk race 2 CP150 hari ini, kita bersama Ahmad Afif Amran. So Afif, berjaya juga. Double win untuk weekend ni. So kita nampak memang pace outright memang Afif ada. Dan pada last lap dapat gap. Apa Afif rasa sekarang ni? First kali syukur Alhamdulillah rezeki double win pada race kali ini. Saya amat berterima kasih pada tim Petronas Sprinter Yamaha CKJ, kru mekanik yang tidak tidur malam selama 2 minggu untuk menyiapkan jentera saya untuk lebih sukses untuk race kali ini. Syukur Alhamdulillah strategi kami berjaya pada race kali ini. 7-8 kami dapat double win. So syukur Alhamdulillah dan untuk next race kita akan buat yang terbaik lagi. Tahniah Afif. Baiklah, kita saksikan terlebih dahulu sebelum ke podium recap untuk perlumbaan yang baru tamat tadi. Dari awal lagi kita dah katakan Akid dan Afif, dua pelumba ini yang melakukan catatan masa yang cukup pantas dan konsisten sepanjang 2 minggu perlumbaan ini, dan terutama setelah pagi tadi sewaktu warm up mereka melakukan catatan masa 43.5 dan 43.6, catatan yang
terpantas dilakukan oleh mana-mana pelumba pun. Jadi tumpuan kita pada Akid dan Afif, dan dari awal lagi mereka lari jauh di depan dua pelumba ini, Akid dan juga Afif, dan Akid seketika di depan sebelum dipintas oleh Afif yang bertahan cukup lama di tempat yang pertama walaupun cuba diberikan tekanan oleh Akid, tapi dia berjaya tahan kedudukan. Ini adalah Azroy yang sedar bahawa kedudukan dia perlu untuk baki kedudukannya untuk mencapai setinggi yang mungkin dalam kedudukan keseluruhan. Itu penting walaupun dia tidak menang perlombaan kali ini, tapi dia akan cuba untuk membaki kedudukannya, dan akhirnya dia berada di tempat yang kelima selepas dipintas oleh Kasma yang datang dari belakang. Kasma memintas Rikuan Aziz, dan selepas itu Kasma juga akan dapat meminta ke Azroy untuk kedudukan tempat yang keempat. Sementara Aiman bersorangan di tempat yang ketiga. Terlihatkan perbezaan jauh, 7 saat dia ditinggalkan, dan dia juga meninggalkan pelumba di belakang 7 saat. Jadi dia agak selesa tempat ketiga untuk Muhammad Aiman Tahiruddin. Dan ketika inilah bila Kasma berjaya melepasi Azroy. 2 pusingan lagi untuk tamat, 2 lap lagi untuk tamat. Dan menariknya untuk kita lihat di kedudukan keseluruhan bagaimana perbezaan di antara Kasma dan Afif, Azroy dan Afif kedudukan keseluruhan. Dan selepas itu kita lihat bagaimana Afif mulai ada jarak sedikit, dan dia mulai melakukan masa 43.551 saat yang terpantas di hujung minggu perlombaan ini oleh Ahmad Afif Amran. Akid di tempat yang kedua, Aiman di tempat yang ketiga. Kategori CP150 perlombaan pusingan ke-8 di Blitar Tangkak Johor. Sekarang podium bagi CP150. Tempat yang ketiga Aiman di tempat yang ketiga. Ahmad Aiman Tahiruddin, 2 pelumba CKJ yang menaiki podium kali ini. Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing, Ahmad Aiman Tahiruddin yang semalam melakukan masa terpantas sewaktu warm up. Tempat yang kedua Muhammad Akid Aziz, pelumba pasukan 1SOX GKKR Racing Team. Sekarang kita pasal berpuas hati tempat yang kedua. Dan ini dia dengan fastest lap, catatan terpantas 43.551 saat. Ahmad Afif Amran, bekas juara yang kembali muncul untuk memberikan cabaran di penghujung musim ini. Seorang lagi pelumba pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ, dan Cikgu Junaidi, ketua pasukan Petronas Sprinter Yamaha CKJ Racing, naik ke pentas untuk anugerah berpasukan bagi pasukannya. 2 pelumbanya berada di atas podium. Itu hujung minggu yang cukup puas hati bagi pasukan ini. Dan Encik Kamal Bahrain bin Ahmad, Timbalan Presiden Kanan Ketua Pegawai Eksekutif PRPC, dan Datin Anita Azrina Abdul Aziz, Pengurus Besar Kanan Komunikasi Strategi Kumpulan Petronas, bersama dengan pemenang-pemenang bagi CP150. Ahmad Afif Amran, Muhammad Akid Aziz, dan Muhammad Aiman Tahiruddin. Kedudukan keseluruhan sekarang ini yang kita lihat nanti. Azroy, mungkin kita kira bagaimana kedudukan Azroy di tempat yang pertama, dan Afif tempat yang kedua dalam kedudukan keseluruhan. Bersama dengan tamu kehormat Ron Hawk, pengarah promosi Safe and Mutual yang Berhad, bersama dengan pengurusan tertinggi Petronas yang hadir pada perlumbaan pusingan yang ke-8 di Blitar Tangkak Johor ini. Dan ini kedudukannya sekarang hanya
4 mata saja memisahkan antara Hakim Anwar dan Ahmad Afif Amran. Dan tidak jauh juga di belakang adalah Muhammad Akid Aziz dengan 106 mata. Jadi 3 pelumba ini rapat kedudukan. Kita ada baki 2 pusingan lagi akan tamat bagi musim 2021 ini. Yang keempat Kasmah Daniel 79 mata, Nazrul Izzat tempat kelima 76 mata, Izzat Zaidi 6 70 mata, 65 mata untuk Aiman, 63 mata untuk Haziq Fairuz. Jadi pada kedudukan perbezaan 4 mata ini 50 mata maksimum menanti mereka pada perlumbaan pusingan ke-9 dan ke-10 nanti. Dari tamat perlumbaan kategori Premier, tapi kita ada lagi perlumbaan yang kita saksikan selepas ini. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini nanti.